ketika kamu doa akan dia, adakah dia dengar doa kamu? Ataupun manfaat mereka itu akan kamu jika kamu sembah. Dia kata ataupun tokong yang hampa duk minta ni, dia bolehkah bagi apa yang hampa nak? Dia bolehkah bagi manfaat dekat hampa kalau hampa nak sesuatu manfaat? Kata mereka itu. Ataupun mudarat mereka itu akan kamu jika tiada sembah. Ataupun tokong yang hampa duk sembah ni, kalau satu hari hampa tak sembah dia, dia bolehkah buat sesuatu yang boleh memudaratkan hampa? Dia tanya pak dia, dan dia tanya orang-orang yang sama macam pak dia. Mula-mula dia tanya, apa yang hampa sembah? Dia kata, kami sembah tokong. Kami bukan sahaja sembah tokong hari ini, bahkan kami sampai bila-bila kami sembah tokong ni aja. Kami tak akan sembah yang lain. Dia terus tanya lagi. Dia kata nanti saat, dia kata nak tanya, ni yang hampa duk sembah dia, hampa duk minta doa dekat dia ni, dia dengar ke apa yang hampa kata? Mereka berasa macam mereka diperbodoh oleh dia. Dan sememangnya pun mereka bodoh. Dia kata lagi dekat mereka, dia kata tokong yang hampa sembah ni, kalau hampa minta apa-apa manfaat daripada dia, dia boleh bagi kan? Maka bertambah-tambah rasa bodoh mereka ni. Dan sememangnya pun mereka bodoh. Dia kata lagi, baik kalau sekiranya hampa tak sembah dia, apa dia boleh buat dekat hampa? Maka ternyata mereka memang bodoh. Tak boleh nak jawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh Nabi Allah Ibrahim AS ni. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'aluna. Last kali ini jawapannya. Apa kata depa ni? Maka kata mereka itu, yakni bapa Nabi Ibrahim dan kaum dia semua, depa jawab, tetapi kami dapati tok nenek kami seperti yang demikian itu perbuat mereka itu, yakni tiada manfaat pada sembah asnam itu, tiada mudarat, tetapi ikut orang tua-tua yang duduk sembah mereka itu. Lah sekali jawab lagu tu lah. Bila tak ada jawapan, jawab yang tu. Itu kami tak tahu. Dia bolehkah bagi manfaat, dia bolehkah bagi kami mudarat, dia dengar ke tak apa kami minta. Yang tu semua kami tak tahu. Kami pun tak mau ambil tahu benda tu. Yang kami tahu, celek-celek mata pak kami, tok wan kami, tok nek kami duk sembah benda ni. Kami pakai turut sudah. Kami tak mau fikir dah yang lain. Itu jawapan last sekali yang boleh diberi oleh orang-orang yang bodoh. Last sekali yang tu aja. Aku tak tahu benda ni betul ke tak betul, aku tak tahu. Aku tahu orang duk buat lagu ni, aku buat lagu ni. Kami sembah ni kerana tok nenek kami. Wajadna aba'ana, kami mendapati bapa-bapa, tok nenek kami semua kadzalika yaf'alun. Depa buat lagu, kami buat, maka kami buat lagu tu. Pagi-pagi depa bangkit, depa pergi sujud 3-4 kali depan tokong tu, depa minta apa depa nak minta, maka kami pun buat lagu tu dan kami mau anak-anak kami buat lagu tu. Itu saja jawapan kami boleh bagi. Begitu. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li. Maka Nabi Ibrahim khabar olehmu akan daku. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, khabar olehmu akan daku barang yang ada kamu sembah, yakni kamu dan tok nenek kamu yang dahulu kala itu sembah. Maka bahawasanya mereka itu seteru aku, tiada aku sembah asnam dan tiada aku ikut tok nenek kamu dalam nak menyembah asnam ini. Dia terus jawab depan pak dia, depan orang-orang yang sama macam pak dia duk sembah tokong ni. Dia kata, baiklah, dia kata, hampa perhati tengok baliklah apa yang hampa sembah ni. Itu maksud dia. Afara'aitum ma kuntum ta'budun, maksud dia aku minta tolong dekat hampa, hampa fikir balik apa yang hampa duk sembah ni bagus ke tak bagus, fikir balik. Agak-agak hampa duk minta doa kat dia, dia dengar ke tak, fikir balik benda ni, jangan duk buat buta saja, dia kata. Hampa tengok tokong ni, hampa fikir balik, dia bolehkah bagi manfaat dekat hampa, sedangkan dia pun hampa buat, kalau hampa tak buat dia tak ada. Fikir balik benda ni, dia kata. Kalau hampa tak sembah dia, bolehkah dia bagi mudarat dekat hampa? Fikir balik benda ni. Dia jawab macam tu. Illa rabbal alamin allazi khalaqani fahuwa yahdin. Melainkan yang aku sembah ialah Tuhan Rabbal Alamin. Aku tak sembah ni semua menatang batu, kayu ni semua aku tak sembah. Aku sembah Tuhan yang mencipta alam ini. Aku sembah Tuhan tu, dia kata, yang menjadi aku daripada Adam kepada wujud. Tuhan yang buat alam ni dan Tuhan yang buat aku. Daripada aku tak ada, Tuhan buat aku bagi ada dalam dunia ni. Aku sembah Tuhan tu. Maka dialah, yakni Allah itulah Tuhan yang menghidayah akan aku kepada agama yang sebenar.
Ni yang aku pi jadi tergerak hati tak mau sembah tok kong ni semua kerana Allah Tuhan yang mencipta alam, Tuhan yang mencipta aku. Dia yang bagi petunjuk dekat aku supaya aku tak sembah benda-benda yang syirik dan tak betul ni. Dia kata. Dia dah jadi satu orang yang boleh berfikir macam tu. Firman Allah, wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan dialah, yakni Allah itu Tuhan yang memberi makan akan aku. Dia kata, aku duk makan hari-hari ni bukan batu, bukan kayu, bukan tokong ni duk bagi kat aku. Aku boleh duk makan, aku boleh duk minum ni semua Allah Tuhan Rabbul Alamin yang bagi dekat aku. Dan dialah Tuhan yang beri minum kepada aku. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah Tuhan yang menyembuh akan aku daripada sakit. Nabi Ibrahim masa tu tak ada mengaji sifat 20 apa pun, dia boleh bagi tahu benda ni di depan orang-orang ni semua. Tuhan aku Tuhan Rabbul Alamin, dia kata. Tuhan aku ialah Tuhan yang mencipta aku daripada aku tak ada, aku ada lah ni. Tuhan aku ialah Tuhan yang bagi aku makan minum hari-hari. Tuhan aku adalah Tuhan yang apabila aku sakit, dia bagi sembuh aku. Itu Tuhan aku, bukan batu, bukan kayu ni, dia kata. Wallazi yumituni summa yuhyini. Dan dialah Tuhan yang memati akan aku, kemudian menghidup ia akan aku. Tuhan aku ialah Tuhan yang esok sampai masa aku mati, dia yang bagi aku mati. Dan Tuhan aku ialah Tuhan yang akan hidupkan aku di mahsyar esok nanti. Itu Tuhan aku, bukan tokong-tokong ni Tuhan aku, dia kata. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan dialah Tuhan yang aku tamak, yang aku harap sangat bahawa ampun dia akan segala kesalahanku pada hari kiamat nanti. Aku tak ada Tuhan lain dalam dunia ni. Tuhan aku Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Kepada dia sahaja aku nak minta ampun. Aku tak akan minta ampun pada siapa-siapa. Dia sahaja yang aku duk harap boleh mengampunkan dosa aku bila tiba hari kiamat nanti. Aku tak beriman kepada benda lain melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja Tuhan aku. Nabi Ibrahim kata, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Terus dia doa, wahai Tuhanku, hebah bagilah olehmu akan daku itu ilmu. Dia terus minta, angkat tangan minta doa. Dia kata, ya Allah, bagilah ilmu kepada aku dan hubung akan daku dengan segala orang yang saleh daripada anbiya dan rasul engkau. Dia terus minta, ya Allah, bagilah aku ni ada hubungan dengan orang-orang yang baik-baik. Waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan jadi olehmu bagi aku itu sebutan baik pada segala orang yang kemudian daripada aku sehinggalah hari kiamat. Nabi Ibrahim minta doa kepada Allah supaya sampai hari kiamat orang akan sebut dia dengan sebutan baik. Tuan-tuan, sampai hari ini kita semayang dalam tahiyat kita sebut wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Duk sebut lagi nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Pasal apa? Dia minta kepada Allah supaya dia satu orang yang akidahnya mantap, satu orang yang dari segi usuluddinnya cukup hebat, satu orang yang ternyata terbukti mantap keyakinan kepada Allah. Dia minta kepada Allah supaya dia dihubungkan dengan semua nabi-nabi, dia dihubungkan dengan orang yang baik-baik, dan minta supaya sampai kiamat dia disebut sebagai orang yang baik-baik. Sampai hari ini tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad, umat Nabi penghabis, dalam semayang tahiyat kita duk sebut lagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka tiada suatu umat nabi-nabi melainkan kasih mereka itu kepada dia. Semua orang tak pernah jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah jadi nabi dia. Nabi Ibrahim tidak pernah muncul semasa hidup dia. Tapi semua yang hidup kemudian daripada Nabi Ibrahim sebut nama Nabi Ibrahim. Begitu. Dan puji kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan dalam semayang kita puji dia, kita berselawat kepada dia. Begitu. Waja'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadi akan daku daripada orang yang pesaka syurga Jannatun Na'im. Dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang akan dapat mempesakai syurga ataupun Jannatun Na'im, syurga yang terhimpun di dalam dia nikmat yang berbagai-bagai.
waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Dan kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan doa tu, dan ampun olehmu bagi bapa aku. Teringat ke pak dia. Doa ni dia ucap masa pak dia masih hidup. Doa ni dia ucap ketika pak dia masih hidup. Dia minta waghfir li abi, dan ampun olehmu ya Allah bagi bapa aku, innahu kana minadh-dhallin, kerana bahawasanya adalah ia, yakni bapa aku tu, daripada jumlah segala orang yang dalalah, dengan daripada kalangan orang yang sesat. Dia minta kepada Allah supaya Allah ampun pak dia, pasal masa dia sebut ni pak dia masih sesat lagi. Dengan engkau taubat atasnya, maksudnya minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada pak dia yang masih sesat tu. Maka engkau ampun akan dia. Minta supaya Allah gerakkan hati pak dia supaya bertaubat. Kemudian pak dia minta ampun dosa pak dia. Minta macam tu. Dalam Quran, dalam ayat lain, dalam surah At-Taubah, Tuhan ada sebut, kita boleh tengok. Allah berfirman, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Sadaqallahul Azim. Tuhan sebut ni, kisah ni. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ, dan tidaklah doa minta ampun Nabi Ibrahim pada pak dia itu illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu, melainkan semata-mata kerana janji yang telah diikrarkan kepada bapa dia. Nabi Ibrahim yang minta dekat Tuhan supaya ampun pak dia ni, dia minta tu kerana nak memenuhi janji dia. Dia pernah berjanji depan pak dia. Pak, dia kata, tinggallah agama sesat ni, ikut agama Allah. Kalau pak tinggal agama sesat ni, saya doa pada Allah supaya Allah ampun pak. Dia pernah janji depan pak dia. Maka doa dia adalah ayat kita baca tadi, waghfir li abi, ya Allah ampunkan pak aku tu. Doa tu adalah kerana nak memenuhi janji yang dia pernah buat dengan pak dia. Kata ayat tu, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, maka apabila jelas kepada dia pak dia musuh Allah, pak dia tak mungkin boleh bertaubat, pak dia akan mati kapiang. Bila Tuhan bagi tahu dekat dia, wahai Ibrahim, pak kamu akan mati kapiang. Apabila jelas kepada dia annahu aduwwun lillah, pak dia ni musuh Allah, tabarra'a minhu, dan dia berhenti daripada doa Tuhan ampun pak dia. Nak minta apa lagi? Dah jelas dah Tuhan bagi tahu pak hang ni akan kapiang dan mati dalam keadaan kapiang. Bila jelas benda tu, tabarra'a minhu, dia terus berhenti. Dia berlepas diri daripada doa kepada Allah minta ampun pak dia. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim, Tuhan kata, dia sangat lemah lembut, dia sangat sopan santun, dia sangat sayang dekat pak dia. Selagi Tuhan tak halang dia daripada minta ampun untuk pak dia, dia akan minta. Tapi bila Tuhan kata, dah wahai Ibrahim, bapa kamu ni aduun lillah, musuh Allah, dia hormat apa yang Allah kata lebih daripada bapa dia, dia stop daripada minta Allah ampun pak dia. Tuan-tuan tengok, pengajaran paling besar apa dia? Hidayah Allah ni Allah tak bagi sebarangan. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, orang yang mengasaskan pembinaan Kaabah. Pak Nabi Ibrahim alaihi salam pun Allah tak bagi hidayah. Kita Allah bagi hidayah. Pasal apa kita tak menghargai hidayah tu? Sewajarnya kita kata pak Nabi-Nabi ni bagi hidayah dekat mereka, sebab anak dia pun Nabi, orang yang mengasaskan pembinaan Kaabah, tapi pak dia Allah tak bagi hidayah. Kita ni apa jasa kita untuk agama? Allah bagi dekat kita hidayah. Mahal tuan-tuan hidayah ni. Kerana hidayah yang Allah bagi, kita jadi orang Islam. Kerana jadi orang Islam, kita ada tempat dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kata inna Ibrahim la awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim, dia ni satu orang yang sangat lemah lembut dan sangat sopan santun, sangat sayang kepada pak dia. Minta doa dekat Tuhan tak berhenti, minta Allah ampun dosa pak dia, minta Allah gerakkan hati pak dia suruh bertaubat, minta supaya Allah Subhanahu wa taala golongkan pak dia dalam golongan orang yang baik-baik. Allah tak bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian Allah sebut dalam Quran ni. Dia kata kerana bahawasanya adalah dia daripada jumlah orang yang dalalah, pak dia ni golongan yang sesat, tolonglah bagi dekat dia petunjuk untuk dia bertaubat. Ampun akan dia. Dan ini doa adalah dahulu daripada ketahui bahawa ia, yakni bahawa bapaknya seteru Allah. Sebelum dia tahu kata pak dia ni sudah muktamad akan menjadi seteru Allah, dia duk doa. Bila tahu aja ayat yang kita baca tadi, dan dia pun tabarra'a minhu, dia berhenti daripada doa minta Allah ampun pak dia. Firman Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Dan janganlah engkau keji, ni doa Nabi Ibrahim tak habis lagi. Dia minta, ya Allah, jangan engkau keji akan daku, yakni akan Ibrahim ni, pada hari dibangkit manusia, iaitu hari kiamat. Dia manusia mulia, tuan-tuan. Nabi Ibrahim ni manusia mulia. Dia duk minta dekat Tuhan, minta jangan keji dia di padang mahsyar esok. Kita tak mau nak minta supaya Allah pelihara kita daripada diaibkan di padang mahsyar. Kita tak minta. Padang mahsyar tu, mahsyar makna di tempat berhimpun. Daripada Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang penghabis sekali beranak keluar sebelum berlaku kiamat, semua akan ada di mahsyar. Tuan-tuan bayangkan ni dalam masjid ni berapa orang ada ni, kalau sekiranya aib kita dibuka, kita malu. Ni banyak ni ada ni, kalau aib kita dibuka kita malu. Tuan-tuan boleh bayang dah, aib kita dibuka di mahsyar, semua manusia ada di sana, Allah buka aib kita, Allah keji kita di depan orang, begitu punya melaut ada. Macam mana aib itu sudah menjadi azab pada kita. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta dekat Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah, mintalah hari bangkit di padang mahsyar esok, jangan keji aku, jangan aibkan aku di sana. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yang pada hari itu tiada manfaat akan harta dan tiada manfaat anak cucu seorang jua pun. Esok tak ada apa, harta banyak pun tak boleh tolong kita di padang mahsyar, anak pinak ramai tak boleh tolong kita di padang mahsyar. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang datang akan Allah dengan hati yang selamat sejahtera, selamat daripada syirik, selamat daripada munafik, iaitu hati orang yang betul-betul mukmin kepada Allah, yang tiada ingat di dalam hatinya lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang manfaat sebenar-benarnya. Itu dia. Betul-betul yang manfaat dekat kita masa tu ialah kalau sekiranya kita bangkit di padang mahsyar, kita merupakan satu orang yang tak ada sangkut dengan syirik, satu orang yang tak ada sangkut dengan sifat munafik. Kita bangkit sebagai orang yang hati bersih, mukmin kepada Allah. Itu orang betul-betul dapat manfaat hari itu. Harta tak boleh tolong kita, anak pinak ramai mengaji sana sini apa semua tak boleh tolong kita hari itu. Hari itu kita dengan urusan kita, anak kita dengan urusan dia, isteri kita dengan hal dia. Dia tak boleh tolong kita, kita tak boleh tolong dia. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang boleh tolong siapa-siapa pada hari itu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan dihampir akan syurga itu bagi sekalian orang yang muttaqin, yang takut akan Allah, maka lihat mereka itu akan dia, yang ni akan syurga. Dia cerita di padang mahsyar tu dah start dah. Di padang mahsyar tu dah start dah. Allah akan dekatkan syurga dengan orang-orang yang beriman di padang mahsyar. Maksudnya masa duduk di mahsyar tu, Allah nampak ada syurga tempat dia nak pergi. Tuan-tuan, macam kita lah, macam kita ni, kita satu hari mati. Tah akan malam ni, tah ke esok, tah akan minggu depan, kita akan matilah, satu hari akan mati. Nak mati tak boleh cakap, tuan-tuan, tak boleh cakap. Ni kawan saya orang Sungai Petani, dia kerja Maybank Tamaria, umur baru 40 awal. Hari Senin pergi kerja Maybank Tamaria, hari Senin pergi kerja.
Kerja sampai pukul 8 malam. Kerja sampai pukul 8 malam dengan kawan-kawan semayang maghrib apa semua dalam pejabat. Habis sahlera selesai pukul 8 lebih keluar daripada bank, pergi minum, pergi apa ke sikit di luar tempat makan tu. Balik sampai di rumah lebih kurang pukul 9 lebih, sampai mandi manda semayang insya apa semua, nak rehat, nak tunggu nak tidur. 12 suku dia main sakit dada. Umur baru awal 40-an, sakit dada. Ini duk tanya awak pasal apa abang, tak tahu sakit. Dia kata sakit sungguh. Ambil minyak angin sapu, duk berasa sakit, duk berasa ketat dada, duk berasa sakit, duk sapu sampai pukul 2 pagi. Dia kata berasa macam lega sikit. Dia kata berasa dahaga. Dia kata hampir bancuh ayam susu sikit. Bini bangkit pergi bancuh ayam. Tengah duk bancuh ayam, dengar sini bunyi mengeruh satu macam. Bini lari mai tengok mata duk memandang, meninggal tuan-tuan. Meninggal. Umur awal 40, nak cakap apa? Doktor kata heart attack. Terkejut. Bertelefon abang ustaz, sahabat kita tak ada lah. Siapa? Abang nama terkejut. Siapa boleh cakap apa? Ini kerja Tuhan ni. Siapa boleh cakap apa? Tak ada satu manusia boleh cakap sombong dalam soal ajal maut yang ditentukan Tuhan ni. Tak ada satu manusia boleh cakap sombong. Tak ada satu manusia boleh kata duit saya dalam bank ada juta-juta, ada ratus ribu. Saya bila-bila masa sakit, saya tak pergi hospital biasa. Saya nak pergi pakar yang... Tak boleh cakap tuan-tuan. Tak boleh cakap benda ni. Iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia mai masa yang dijanjikan tu, tak akan akhir, tak akan awal walaupun 1 saat. Dia mati on the dot. Tepat-tepat masa yang Tuhan kata tu, time tu dia switch off. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak boleh cakap benda ni. Tak boleh cakap. Mati saja dan Allah bagi nampak dah. Dekat nak mati tu Allah bagi nampak dah. Bagi nampak dah. Malaikat nak mai cabut nyawa tu pakai baju apa, itu sudah menjadi tanda dia nak pergi masuk kumpulan mana. Dalam hadis sahih kata, kalau dia nampak malaikat maut mai dalam pakaian serba hitam, dia min ahli syaqawah. Dia kata daripada kumpulan orang yang jahat-jahat. Kalau malaikat maut mai kat dia dalam keadaan serba putih, dia min ahli sa'adah. Nabi kata dia daripada kalangan orang-orang yang bahagia. Tahu dah, masa tu tahu dah, tapi tak boleh nak bagi tahu ke orang. Pasal duk bergelut dengan sakaratul maut. Dah mati duk atas katil, duk tunggu orang duk mai ziarah, duk apakah orang duk siap tempat nak mandi apa semua tu. Masa tu mayat ni dah duk nampak dah. Kubur hak dia nak pergi sat lagi tu nak jadi raudhatun min riyadil jinan ataupun nak jadi hufratun min huffarin niran. Tahu dah. Kubur hak dia nak masuk sat lagi sejam lagi dia nak masuk kubur tu nak menjadi raudhah, nak menjadi taman daripada taman-taman syurga Allah, ataupun nak jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Tahu dah. Masa mayat duk atas pengusung nak bawa api tu, mayat duk cakap dah dalam kanda tu, Allah bagi tahu, suruh Nabi bagi tahu dekat kita. Mayat kata dah, qaddimuni, tolong bagi cepat aku. Pasal apa? Pasal dia tahu kubur dia nak menjadi raudhah daripada taman syurga. Dia tahu dah, dia minta dicepatkan dia. Ada mayat duk dalam kanda, orang duk usung pi tu, dia duk tanya, aina yazhabu nabi, mana hampa nak bawa aku pi? Aina tazhabu nabi, ke mana kamu semua nak bawa aku pi? Dia duk marah orang duk usung dia buat pi kubur ni. Mana hampa nak bawa aku pi? Pasal apa? Pasal dia tahu dah kubur dia nak masuk tu nak menjadi hufrah min huffarin niran. Pasal dia tahu kubur tu nak jadi lubang daripada lubang api neraka Allah. Tahu dah. Masuk telah lah tuan-tuan. Masuk saja telah lah. Sebahagian daripada orang Allah luahkan kubur dia maddal basar. Nabi kata sejauh mata memandang. Ada manusia masuk dalam kubur yang kita tengok sempit tu, bagi dia maddal basar, seluas mata memandang, nampak lega luas kubur dia. Ada orang masuk kubur tu juga, hal kita tengok tu juga, masuk Allah perintah dekat kubur ni, iltaimi, bersedaginglah kamu dengan dia. Maka bumi pun himpit dia. Nabi buat isyarat dengan tangan. Nabi kata sampai berselisih tulang rusuk dia. Tuan-tuan, ini hadis Nabi. Nak percaya, tak mau percaya, kita tanggung akibat dia. Oh, takut tuan-tuan. Ini bab takut. Ini bukan bab seronok-seronok cakap. Ini bab takut. Semua orang akan lalu benda ni. Jalan elok, jalan tak elok, kita akan lalu.
Maknanya ialah kita tak ada tempat atas dunia ni untuk nak sombong, tak ada tempat. Nak buka kancing baju, nak pukul dada, kata saya kok mana pun min ahli sa'adah, jangan cakap tuan-tuan. Kita tak tahu ujung hidup kita macam mana. Tak boleh cakap. Tak boleh hina satu orang dengan sehabis-habis hina hang ni habis. Tak boleh. Kita tak tahu tahkah dia ujung-ujung hidup dia jadi orang baik. Dia yang mendapat min ahli sa'adah pasal dia dapat husnul khatimah. Kita tak boleh cakap. Tak ada tempat untuk kita sombong di atas muka bumi ni. Tempat hanya untuk orang yang minta dekat Tuhan. Minta, ya Allah, jauhkan aku daripada semua fitnah-fitnah ni semua. Orang hidup pula apa? Dalam doa sembahyang mayat minta, Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Minta, ya Allah, jangan fitnah kami selepas daripada mati dia ni. Tu kita doa dalam hak penghabis tu, Allahumma la taftinna ba'dahu, ya Allah, jangan fitnah kami selepas mati dia ni. Waghfir lana walahu, ya Allah, ampun dosa kami hadut sembahyang mayat ke dia ni, ampun dosa kami walahu, dan ampun dosa dia ni juga. Tu semua tu tuan-tuan, kita teliti makna-makna doa sembahyang mayat tu semua tu bukan doa nak suruh kita sombong, doa nak suruh kita beringat, nak suruh kita rendah diri depan Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ni tak ada siapa boleh mengaku kuat, Allah yang betul-betul kuat. Kita ni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya, tak ada kekuatan kita ni, melainkan kalau ada kuat itu Allah yang bagi dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita perbetul mana-mana silap kita. Mudah-mudahan dengan itu kita terpelihara daripada terfitnah masa hidup di atas dunia. Kerana terfitnah masa hidup di atas dunia mengundang fitnah besar apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Alaq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب